tuntutlah ilmu hingga ke lian lahat. Bagaimana nak menuntut ilmu? Mungkin dengan melihat dan membaca, atau mungkin dengan mendengar, atau mungkin dengan mencari gali, mendalami ilmu tersebut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Kembali lagi kita dalam siri PDPR Sejarah Tingkatan 1 bersama dengan Cikgu Ridwan. Baiklah, untuk hari ini kita akan teruskan lagi dengan topik 1.5, iaitu penyelidikan dalam sejarah. Okey, sudah sediakah semua? Sudah, alhamdulillah. Okey, sila buka buku teks, rujuk muka surat. Surat berapa? Ya, betul, muka surat 10. Okey, kamu boleh lihat sambil lalu mengenai penyelidikan dalam sejarah. Jika sebelum ni kita dah kenal pasti apakah itu sumber sejarah, jadi pada hari ini kita nak tahu bagaimana cara, kaedah untuk melakukan penyelidikan dalam sejarah. Baiklah, jadi objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah mengenal pasti 3 kaedah penyelidikan dalam sejarah. Kriteria kejayaan setiap individu pelajar, saya dapat menyatakan 3 contoh setiap kaedah penyelidikan dalam sejarah. Okey, mari kita lihat 3 kaedah penyelidikan dalam sejarah. Okey, yang pertama kita ada kaedah bertulis. Kaedah bertulis ni kajian terhadap sesuatu peristiwa daripada maklumat pada sumber yang dipahat atau ditulis, juga mungkin yang telah diukir. Contohnya yang diukir pada batu, yang dipahat pada kayu, yang ditulis pada gading dan daun lontar. Okay. Kaedah yang kedua ialah kaedah lisan. Okay. Proses mendapatkan maklumat melalui temu bual. Tokoh yang dipilih untuk ditemu bual dikenali sebagai orang sumber. Kerana beliau akan menyampaikan, menjelaskan semua fakta-fakta penting yang akan kita gunakan untuk kajian penyelidikan kita. Contohnya, temu ramah tokoh yang terkenal, ya, tokoh-tokoh sejarawan, pemimpin-pemimpin negara. Okey, rakaman temu bual. Okey, kita buat temu bual bicara dengan orang-orang yang telah terbukti kepakarannya dalam bidang sejarah. Mungkin disiarkan dalam TV, dalam media sosial. Contoh yang ketiga, soal jawab dengan pakar sejarah. Mungkin dengan orang-orang yang terlibat dengan peristiwa-peristiwa bersejarah, kita boleh tanya dia. Okey, dan kaedah yang ketiga ialah kaedah arkeologi. Kaedah ini merupakan kaedah yang digunakan secara saintifik untuk mencari maklumat bahan tinggalan sejarah. Yang ni lebih saintifik. Maksud saintifik ni perlu melalui proses-proses secara makmal lah. Contohnya penemuan fosil, tembikar, bahan logam, binaan batu. Yang ni perlukan kerja-kerja secara saintifik. Okey.
Ya, itu dia 3 kaedah penyelidikan dalam sejarah berserta dengan contoh. Okey, jelas setakat ni? Jelas Alhamdulillah. Okey, kita pergi kepada proses, tahap atau aktiviti penyelidikan. Setiap 3 kaedah ini mempunyai proses, tahap dan aktiviti. Untuk kaedah yang pertama, kaedah bertulis, dia ada 5 proses. 5 proses. Proses yang pertama, mengenal pasti. Kena kenal pasti apakah bahan yang bertulis yang kita ingin gunakan. Mengenai apa dia, tepat atau tidak dengan kajian yang kita nak buat. Okay, yang kedua, mengesahkan. Kita perlu mengesahkan bahan-bahan tersebut adalah bahan yang betul, bahan yang tidak diragui kesahihannya, bahan yang telah diiktiraf. Yang ketiga, kita kena kumpul, kita kena senaraikan, lihat balik apakah bahan-bahan bertulis yang kita akan gunakan. Yang keempat, memilih peralatan yang sesuai dengan teknologi yang memudahkan kita. Dan yang kelima, kita menganalisis. Kita buat catatan lah, kita ambil fakta-fakta yang penting, kita susun balik menjadi penyidikan yang sempurna. Okay, yang itu adalah 5 proses untuk kaedah bertulis. Untuk kaedah lisan pula, dia ada 3 tahap. Tahap yang pertama, persediaan. Kita perlu buat persediaan lah. Kita kena cari siapakah tokoh yang kita nak temu bual. Kita kena sediakan soalan-soalan yang sesuai, yang bertetapan dengan kajian yang kita nak buat. Okey, tahap yang kedua, rakaman temu bual. Okey, kita kena yakinkan tokoh tersebut supaya boleh adakan rakaman tersebut. Okey, kemudian kita akan tanya soalan-soalan yang bersesuaian dengan kajian yang kita nak buat. Okey, tahap yang ketiga, memproses rakaman. Okey, proses rakaman ni maknanya kita buat suntingan lah. Okey, kita edit balik, kita senaraikan fakta-fakta penting yang disampaikan oleh tokoh sejarah tersebut. Okey, kaedah yang ketiga ialah arkeologi. Okey, arkeologi dia ada 3 aktiviti cari gali. Yang pertama, perancangan grid. Kita buat garisan-garisan di mana kawasan yang kita nak cari gali, kita tanda kawasan. Yang ketiga, ekskavasi. Kita kumpul dan kita catat semua data-data yang diperolehi daripada aktiviti cari gali tersebut. Okey, jelas setakat ni? Itulah dia 5 proses kaedah bertulis, 3 tahap kaedah lisan dan juga 3 aktiviti kaedah arkeologi. Cikgu harap semua pelajar dapat memahami dengan baik. Kalau tak jelas lagi, tak faham, boleh tanya dalam grup Telegram sekejap lagi. Okey, cikgu ingat itu saja untuk hari ini. Cikgu tak mau ambil masa terlalu lama. Sekejap lagi kita akan gunakan masa untuk menjawab soalan dan juga perbincangan lah. Jika ada apa-apa persoalan, boleh tanya dalam grup. Okey, akhir kata cikgu ingin tinggalkan satu pesanan lah. Bacalah semua kegagalanmu dengan tenang. Dengarlah semua rintihan yang berlinang. Cari galilah kekuatanmu untuk menang. Okey, untuk itu sekian saja. Kita jumpa lagi di lain waktu. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.